Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita menyambut Aidilfitri yang merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Setelah sebulan berpuasa dengan penuh keimanan, ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ramadan telah mendidik kita dengan meninggalkan makan, minum dan kemahuan nafsu yang dihalalkan pada waktu siang di bulan-bulan yang lain. Tujuannya supaya kita sedar betapa pentingnya kehidupan kita menjadi manusia dengan adanya akal fikiran untuk mencari ilmu, pengalaman hidup, rezeki, harta dan kemudahan adalah semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Ramadan kali ini berbeza, kita berdepan dengan ujian COVID-19 yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita tetap dapat menunaikannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Di sini kita dapat lihat konsep takwa yang sebenar. Terdapat sebahagian daripada kita hanya berlumba-lumba pada bulan Ramadan sahaja untuk beribadah dan melakukan kebaikan, sehingga terlupa hakikat sebenar kita selaku hamba adalah memberi ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa mengharapkan rahmat-Nya dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, serta takut untuk terjerumus dalam perbuatan dosa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Sahabat-sahabat sidang penonton dan pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita panduan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya dapat dijadikan rujukan bagi kita untuk menjalani kehidupan mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka kita perlulah berusaha mempelajari apa yang terkandung di dalamnya dengan penuh rasa kesyukuran. Hari ini kita bertakbir menyambut hari raya, menyatakan kesyukuran kepada Allah Rabbul Jalil. Berpandukan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajar kita bersyukur dengan nikmat kemenangan setelah melalui madrasah Ramadan selama sebulan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari dan masa berpuasa itu, dan bertakbirlah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni memuliakannya di atas petunjuk yang diberi kepada kamu sampai kamu bersyukur kepadanya. Maka nikmat paling terbesar menjadi orang Islam adalah diberi petunjuk dengan Al-Quran dan diutuskan Rasul yang membawa rahmat kepada seluruh alam, khususnya kepada diri manusia itu sendiri. Justeru wajiblah kita mengikut petunjuk daripada Al-Quran itu, menjadikannya panduan seluruh cara hidup kita, sama ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga hubungan kita sesama manusia, dan juga mentadbir urusan kita termasuk memberi makan untuk roh dan jasad. Semuanya itu diajar oleh Rasulullah SAW serta disampaikan oleh para ulama yang menjadi pewaris dan mata rantai perjuangan Islam.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah ad-din, bukan sekadar bermaksud agama semata-mata mengikut fahaman pihak-pihak yang lain. Kesempurnaan Islam itu merangkumi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berpandu dan beramal dengan semua ajaran Islam yang menjadi solusi kehidupan sejagat serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Sahabat-sahabat sidang penonton dan pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Aidilfitri merupakan hari kemenangan. Maka tiada kemenangan bagi mereka yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan serta tidak meninggalkan maksiat. Kita juga wajib meraihkan kemenangan dan terus berpegang teguh dan berjuang memertabatkan Islam. Selain itu, kita juga harus sedaya upaya melawan penentang-penentang Islam di seluruh pelosok dunia yang berusaha memadam cahaya Islam serta menghalang kebenarannya daripada terus tersebar. Kita mahu Islam yang berteraskan Al-Quran serta yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW diamalkan semula keseluruhannya setelah dirosak dan dibuang oleh para penjajah. Terdapat banyak peristiwa kemenangan Islam yang terukir kemas dalam lipatan sejarah serta menjadi model penyuntik semangat perjuangan bagi umat. Antaranya peristiwa Badar Al-Kubra, Fathu Makkah, Ain Jalut, Perang Salib dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini telah mempamerkan keizahan dan kehebatan Islam. Walaupun Islam berkonsepkan kebebasan beragama, tidak boleh memaksa penganut agama lain menganut Islam. Namun kebebasan berdakwah tidak boleh dihalang dan diganggu gugat apabila Islam sudah dianuti oleh seseorang individu. Apatah lagi jika mahu dihapuskan masyarakat dan negaranya yang ditegakkan. Sahabat-sahabat sidang penonton dan pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan ini juga saya menyeru kepada seluruh mahasiswa supaya dapat berganding bahu memperkukuhkan kesatuan di antara satu sama lain serta bersabar dalam mendepani krisis wabak pandemik COVID-19 yang melanda kita pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yakni Islam dan janganlah sesekali kamu berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman melalui surah At-Taubah ayat 51 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Tuntutan bersatu atas dasar Islam sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Segala perancangan murni dalam memertabatkan agenda Islam tidak akan terlaksana dan tidak berjaya jika tidak disambut oleh mahasiswa serta didukung dengan kekuatan kesatuan yang menyeluruh. Kesatuan juga menuntut kita untuk sentiasa berdisiplin, patuh dengan apa yang telah diarahkan oleh pucuk pimpinan. Rasulullah SAW telah mengajar kita melalui peristiwa di Uhud. Apabila sesuatu keputusan telah diambil hasil persetujuan yang telah disepakati, maka kepatuhan sepenuhnya hendaklah diberikan dengan bertawakal serta menyerah sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sungguh apa yang berlaku selepas itu adalah menjadi hikmah dan pengajaran yang amat berguna kepada kita. Justeru kepatuhan kita terhadap garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berautoriti seperti KBMK, Badan Kebajikan Anak Negeri maupun Perubatan merupakan titik tolak kepada keberhasilan dan kejayaan kita dalam mengekang serta mengatasi ujian wabak pandemik COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama berpadu serta berganding bahu memupuk semangat kesatuan dan bekerjasama atas kebajikan sejak daripada alam mahasiswa lagi, sehinggalah jika kita dapat menyaksikan tertegaknya semula Islam di atas muka bumi ini. Moga-moga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab untuk kita menggapai syurga Ar-Rayyan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.